Jajaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana, di tanah Jawa. Ucapan aluan, pembuka bicara, di atas talian, kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang, burung tempuah. Salam sembah, pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Nurul Husna binti Mat Zaki selaku moderator pada sesi 1 bagi pembentangan kajian tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2002-2022 atau KOMPI kali kedua tahun 2022 di saluran 7. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian tindakan pada hari ini. Kita mulakan dengan juri yang pertama iaitu Dr. Romazila Omar dari UPSI dan juri kedua adalah Dr. Faridah Salam dari IPGM. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan AFF yang diketuai oleh Siti Aisyah binti Tahir dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan kertas kajian yang bertajuk POSIT, penggunaan fungsi POST dalam Microsoft Teams sebagai medium alternatif PDPR. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah memerlukan pelibatan pelajar dalam memastikan komunikasi dua hala berlaku bagi membolehkan objektif PDP pada hari tersebut dapat dicapai. Aspek motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar juga haruslah ditekankan. Hal ini adalah mudah dilaksanakan dengan syarat pensyarah menguasai kaedah mengajar dalam talian, capaian internet memuaskan dan pelajar bersedia untuk mengikuti PDP secara dalam talian. Pada awalnya, Puan Siti Aisyah binti Tahir dan para pelajar hanya berhubung melalui Teams meeting iaitu melalui panggilan video. Dari pengamatan dan pemerhatian, terdapat 3 orang pelajar yang hanya diam, tidak aktif, malah lambat untuk memahami apa yang cuba disampaikan dalam sesi PDPR. Beliau sendiri juga kadang-kala berasa tertekan apabila pelajar lambat memberikan respon dan kerap terkeluar daripada sesi perbincangan. Temu bual awal telah dijalankan oleh Puan Aisyah terhadap 3 orang pelajar terbabit untuk mendapatkan lebih kepastian tentang masalah awal yang mereka hadapi. Daripada makluman awal ini, didapati kekangan talian internet yang tidak begitu memuaskan antara faktor kepada maklum balas pelajar terbabit di dalam kelas. Talian yang tidak begitu memuaskan ini juga mengakibatkan apa yang pensyarah ingin terangkan tidak selari dengan apa yang dipamerkan pada skrin dan kadang-kala juga suara pensyarah tenggelam timbul didengari oleh pelajar terbabit. Situasi ini menyebabkan maklumat yang disampaikan terputus dan juga membuatkan emosi pelajar terganggu. Korea dan rakan-rakan telah mengkaji pelbagai jenis panggilan video yang boleh menyokong pembelajaran dalam talian pada tahun 2020 dan mereka mendapati Microsoft Teams pada ketika itu mempunyai lebih 50% ciri yang sesuai dengan persekitaran pembelajaran dalam talian berbentuk persidangan video atau komunikasi video. Microsoft Teams adalah platform yang menjadi pilihan kami untuk menjalankan pembelajaran atas talian kerana kepelbagaian fungsi yang ditawarkan. Fungsi yang biasa digunakan oleh kami adalah penggunaan komunikasi video. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh keterbatasan capaian internet tersebut, kami juga memikirkan fungsi lain yang boleh menggantikan komunikasi video. Salah satu fungsi yang seakan menyerupai komunikasi video adalah fungsi post, hanya berbeza dari tetapan kamera. Bermaksud, ketika sesi PDPR dijalankan, pensyarah dan pelajar tidak dapat melihat muka
tetapi keberadaan masih dapat dirasai bersama. Justeru, penyelidik memilih untuk menggunakan fungsi post dan bukannya meeting di Microsoft Teams sebagai medium perbincangan. Berikut merupakan objektif umum dan objektif khusus bagi kajian ini. Objektif umum kajian ini ialah untuk melihat kesesuaian penggunaan fungsi post pada Microsoft Teams dalam melancarkan proses PDPR. Manakala objektif khusus bagi kajian ini ialah hasil daripada perbincangan yang telah kami jalankan, kami bersetuju untuk menggunakan medium post bagi menggantikan Teams meeting. Intervensi ini dinamakan Post-it. Kaedah ini dipilih kerana ianya adalah aplikasi percuma, mempunyai fungsi rakaman suara di mana bagi kami ianya adalah satu kriteria penting apabila pendidik menghuraikan sukatan pembelajaran kepada pelajar. Selain itu, pelajar juga boleh melampirkan fail, gambar atau apa-apa media yang akan kekal tersimpan dalam satu medium yang sama. Terdapat juga butang emoticon yang membolehkan penyelidik memberi respon yang lebih menarik terhadap setiap maklum balas pelajar. Selain daripada itu, ianya juga nampak lebih tersusun kerana mempunyai rekod tarikh dan masa perbincangan. Dengan menggunakan kaedah ini juga, pelajar boleh melihat semula perbincangan dengan mudah. Pelajar hanya perlu masuk kepada fungsi post, segalanya telah terpapar berbanding jika penyelidik menggunakan fungsi meeting di mana pelajar perlu membuka rakaman dengan memuat turun terlebih dahulu di mana ianya memakan masa memandangkan data internet pelajar yang sedia lemah. Soal selidik yang dijalankan menggabungkan soal selidik jenis tertutup iaitu dichotomous dan soal selidik bentuk terbuka. Temu bual jenis berstruktur juga dilakukan kepada para pelajar yang terlibat bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan fungsi post pada Microsoft Teams. Pandangan pelajar dan justifikasi ketika menggunakan fungsi post ini adalah dua aspek dalam soalan temu bual ini. Berdasarkan soal selidik, penggunaan fungsi meeting pada Microsoft Teams yang dijalankan menggunakan Microsoft Forms terdapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, gangguan talian merupakan cabaran dalam melaksanakan PDPR. Kedua, capaian internet yang kurang stabil menyebabkan mood pembelajaran terganggu. Berdasarkan soal selidik penggunaan fungsi post pada Microsoft Teams yang dijalankan menggunakan Microsoft Forms, data dapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, fungsi post pada Microsoft Teams tidak memerlukan penggunaan data yang tinggi. Kedua, pelajar boleh mengikuti sesi PDPR dengan baik. Selain daripada soal selidik, penyelidik juga mendapatkan pandangan dan justifikasi pelajar terhadap penggunaan fungsi post melalui temu bual. Melalui temu bual ini, data dapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, perbincangan dapat dilihat semula pada bila-bila masa dan di mana sahaja pelajar berada. Kedua, sangat membantu dalam persediaan menghadapi peperiksaan terutamanya semasa minggu ulang kaji. Ketiga, fungsi post tidak memerlukan data internet yang tinggi. Sangat sesuai untuk pelajar yang tidak mampu untuk membeli data internet atau bagi pelajar yang berada di kawasan yang tidak mempunyai liputan internet yang baik. Keempat, dapat berinteraksi dengan lancar bersama pensyarah. Daripada data yang diperolehi melalui soal selidik dan temu bual, fungsi post atau post-it ini menunjukkan ianya sesuai digunakan dalam melancarkan proses PDPR. Tambahan pula, pelajar 2 menunjukkan peningkatan 3 grade, pelajar 3 menunjukkan peningkatan 1 grade, manakala pelajar 1 mengekalkan grade semasa PSPM 1 sesi 2021. Penggunaan post-it ini membolehkan pelajar melihat perbincangan semula pada bila-bila masa. Mudah digunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Pelajar tidak memerlukan data yang tinggi serta pelajar dapat berinteraksi dengan lancar bersama pensyarah. Dengan menggunakan post-it, ini juga bahan perbincangan dikumpulkan dengan lebih teratur jika dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp dan Telegram kerana semua topik disusun dengan mengikut post tertentu. Dengan penggunaan post-it ini, pelajar yang mempunyai capaian internet yang rendah tidak perlu lagi risau dan khawatir untuk mengikuti sesi PDPR dengan selesa.
Ianya percuma, tidak memerlukan data yang tinggi. Segala perbincangan berbentuk tulisan boleh diterjemah kepada pelbagai bahasa, menjadikan ianya satu pembelajaran serampang dua mata. Setelah melakukan beberapa sesi, dapatan intervensi ini saya persembahkan kepada rakan penyelidik yang lain. Kami mendapati wujud ruang untuk penambahbaikan. Antaranya ialah menetapkan peraturan atau tata cara berkomunikasi ketika menggunakan fungsi pos ini supaya sesi perbincangan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, respon perlu dilakukan pada pos yang sama pada hari perbincangan yang sama. Pelajar juga perlulah memaklumkan sekiranya memerlukan rehat sebentar supaya pensyarah tidak ternanti-nanti untuk pelajar memberikan respon. Hasil perbincangan ini juga, kami menyarankan post-it ini ditambah baik dengan mengintegrasikan penggunaan fungsi kelas notebook pada Microsoft Teams untuk menyemak hasil kerja pelajar.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari kumpulan AM Group yang diketuai oleh Nurliza binti Adnan dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Aktiviti Perbincangan Berkumpulan Pelajar bagi subjek Matematik menerusi integrasi PGM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurliza binti Adnan, wakil dari AM Group Kolej Matrikulasi Johor, ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Aktiviti Perbincangan Berkumpulan Pelajar bagi subjek Matematik menerusi integrasi PGM. Secara umumnya, kajian ini dijalankan kerana situasi pandemik yang melanda dunia menyukarkan pelajar untuk melakukan sesi konsultasi secara bersemuka bersama pensyarah. Sedangkan kita tahu, pelajar yang lemah matematik sangat-sangat memerlukan bimbingan secara terus dari guru atau pensyarah mereka. Justru, berdasarkan kajian oleh Kalhud ini, kumpulan kami bersepakat untuk menerapkan aktiviti perbincangan berkumpulan dalam kalangan pelajar dengan pemantauan oleh pensyarah. Berdasarkan senarai semak latihan pelajar bagi satu kelas yang dipilih, lebih 30% pelajar tidak menyelesaikan sepenuhnya soalan-soalan tutorial mengikut topik, soalan peperiksaan lepas dan juga soalan pengkayaan. Berdasarkan temubual, pelajar mengakui bahawa mereka menghadapi masalah untuk menyelesaikan soalan-soalan tersebut dan memerlukan bimbingan untuk menyelesaikannya. Fokus kajian ini adalah untuk mengoptimalkan waktu PDPC melalui pemerkasaan aktiviti perbincangan berkumpulan pelajar menerusi platform digital. Secara khususnya, kajian dijalankan untuk membantu pelajar untuk menyelesaikan soalan-soalan tutorial matematik dan soalan peperiksaan lepas mengikut topik melalui aktiviti perbincangan berkumpulan menerusi integrasi PGM. Seterusnya, mengenal pasti penerimaan mereka terhadap intervensi ini. Ianya adalah untuk menjawab dua persoalan kajian yang berikut. Asas kepada kajian ini adalah perlunya penyediaan ruang kolaboratif antara guru dan pelajar, manfaat yang diperolehi hasil gabungan teknologi dan juga persekitaran PDPC dalam talian dalam proses pembelajaran. Kumpulan sasaran yang dipilih adalah seramai 18 orang pelajar jurusan perakaunan yang terlibat dalam kedua-dua kitaran 1 dan kitaran 2 kajian. Tentang metodologi kajian. Kajian tindakan yang kami laksanakan adalah berdasarkan model kajian tindakan Kamis dan McTaggart yang melibatkan 4 langkah dalam satu kitaran. Sewaktu peringkat tindakan, didapati bahawa aplikasi platform digital yang digunakan mempunyai kekurangan dan perlu ditambah baik. Justru, kitaran kedua kajian tindakan ini terpaksa dilaksanakan sehingga membentuk integrasi PGM sebagai intervensi. Bagi metodologi kajian, kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah analisis sampel jawapan pelajar dan senarai semak tutorial pelajar. Bagi kaedah kuantitatif pula, ujian pelajar dan soal selidik maklum balas pelajar telah digunakan dalam kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan adalah sampel jawapan pelajar, senarai semak tutorial pelajar, soalan ujian dan soal selidik maklum balas pelajar. Kaedah analisis data yang digunakan adalah analisis pengelompokan data bertema dan juga analisis deskriptif menggunakan kekerapan dan peratusan. Perancangan dan pelaksanaan tindakan. Asas kepada aktiviti perbincangan berkumpulan dalam kalangan pelajar adalah seperti berikut. Pertama, pensyarah mengajar dalam kuliah tentang suatu topik atau satu topik tertentu. Kedua, pensyarah mengutarakan isu tertentu dalam topik tersebut. Ketiga, pensyarah menyediakan ruang perbincangan sesama pelajar dan yang terakhir, pelajar berkongsi dapatan mereka. Peringkat kerja bagi aktiviti perbincangan berkumpulan adalah seperti berikut. Pertama, pembahagian kumpulan. Kedua, pembahagian isu atau soalan. Ketiga, proses pembincangan bersama ahli kumpulan. Keempat, pembentangan oleh wakil kumpulan dan yang terakhir, pensyarah akan membuat kesimpulan. Tentang integrasi PGM. Integrasi PGM merupakan gabungan dan pengintegrasian antara aplikasi Padlet sebagai medium perkongsian jawapan pelajar dan juga Google Meet sebagai medium perbincangan atas talian. Ini merupakan carta alih proses PDPC yang terlibat dalam kajian ini. Sewaktu pelaksanaan kitaran 1 yang memfokuskan kepada topik 1, majoriti pelajar tidak berjaya menyelesaikan kesemua soalan-soalan tutorial dan soalan peperiksaan lepas dalam tempoh yang ditetapkan. Ini dapat dilihat berdasarkan rajah yang ditunjukkan ini. Kekangan sewaktu kitaran 1 adalah penggunaan aplikasi WhatsApp yang mempunyai banyak kekurangan. Ini termasuklah perbincangan dan bahan menjadi berterabur dan peranti menjadi berat. Ini adalah jenis-jenis soalan yang diberikan untuk aktiviti perbincangan dalam kumpulan.
pemerhatian dan dapatan kajian. Yang pertama, dapatan sampel jawapan pelajar dalam aplikasi Padlet. Ini merupakan paparan sampel jawapan pelajar yang dimuat naik dalam aplikasi Padlet. Melalui aplikasi Google Meet, jawapan-jawapan ini akan dibincangkan sesama pelajar dan pesara akan menjadi pemantau. Ini pula merupakan sampel jawapan pelajar yang telah disemak oleh pensyarah. Ia juga dimuat naik dalam aplikasi Padlet tersebut. Jadi, semua pelajar dapat sama-sama menyertai proses perbincangan, seterusnya dapat melihat pembetulan dan jawapan yang betul dalam aplikasi Padlet itu. Seterusnya, mereka perlu mencuba untuk menjawab dan menyemak jawapan mereka berdasarkan jawapan yang telah diberikan sebelumnya. Kedua, analisis senarai semak tutorial pelajar. Berdasarkan senarai semak soalan yang berjaya diselesaikan oleh pelajar, jelas bahawa kesemua pelajar berjaya menyelesaikan soalan tutorial dan PYQ semasa dalam topik 2, iaitu dalam kitaran 2. Ketiga, dapatan analisis markah ujian pelajar. Berdasarkan graf taburan markah pelajar ini, pelajar berupaya untuk skor markah lebih tinggi dalam ujian bagi topik 2 berbanding topik 1. Puratan markah pelajar bagi kedua-dua ujian juga menunjukkan trend peningkatan. Keempat, dapatan soal selidik maklum balas pelajar. Dapatan soal selidik ini menunjukkan maklum balas positif yang diberikan oleh pelajar. Secara umumnya, pelajar mengakui bahawa integrasi PJM ini membantu mereka dalam mengoptimumkan waktu tutorial dan dapat menyelesaikan soalan-soalan tersebut pada masa yang ditetapkan. Secara umumnya, berdasarkan maklum balas soal selidik terbuka, pelajar mengakui bahawa integrasi PJM ini sangat membantu dalam perbincangan berkumpulan. Walau bagaimanapun, faktor cabaran internet tetap menjadi faktor utama yang melancarkan proses perbincangan tersebut. Melalui proses refleksi, kekuatan dan kelemahan kitaran kajian dapat dikenal pasti. Justru, sebagai kesimpulan, integrasi PJM dapat membantu pensyarah mengoptimalkan waktu PDP tutorial. Walau bagaimanapun, platform digital terbaik adalah tidak terhad. Ianya bersifat dinamik dan sentiasa berubah selaras dengan perkembangan teknologi. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga dari kumpulan Ampere. Kumpulan ini yang diketuai oleh Najwa binti Mahsyar dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan tajuk penggunaan whiteboard chat dalam melakar Raja Sinar bagi subtopik kata nipis dalam tajuk Geometrical Optics. Dipersilakan. Penggunaan whiteboard chat dalam melakar Raja Sinar bagi subtopik kanta nipis dalam tajuk Geometrical Optics. Begitulah tajuk kajian tindakan kumpulan Ampere. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pensyarah unit fizik iaitu Ketua Kumpulan kami, Puan Najwa Mahsyar, diikuti dengan Puan Suryati, Puan Nurul Izzah binti Haibir iaitu saya selaku pembentang pada hari ini dan seterusnya Puan Maisarah Muhammad. Rata-rata daripada kami telah berpengalaman mengajar subjek ini antara 9 sehingga 12 tahun. Sebagai pendahuluan kepada kajian kami, pengenalan kepada tajuk, kanta nipis merupakan salah satu subtopik dalam tajuk Geometrical Optics. Di dalam topik ini, pelajar perlu melakar dengan betul Raja Sinar bagi menghasilkan imej. Namun, pelajar kurang faham dan kehilangan banyak markah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengannya. Ianya merupakan konsep asas tetapi sering mengelirukan pelajar. Oleh itu, kami memperkenalkan whiteboard chat bagi membolehkan pensyarah memuat naik soalan, melukis bentuk, teks dan beberapa widget lain seperti pemasa dan sebagainya. Kami menggunakan model gelung kajian tindakan Chemist McTaggart 1998 yang merangkumi kitaran 1 serta kitaran 2. Refleksi amalan PDP lalu. Refleksikan diri pensyarah. Pensyarah hanya memaparkan bahan melalui slide presentation dan lakaran digital sahaja. Pelajar juga tidak mengambil bahagian secara kolaboratif maupun kooperatif. Pensyarah menganggap konsep ini sebagai konsep asas yang mudah tetapi tidak bagi pelajar. Refleksikan diri pelajar melalui soalan tutorial dan kuis. Pelajar sukar berimajinasi kedudukan imej yang terbentuk melalui kanta nipis kerana Raja Sinar yang dilukis adalah salah. Pelajar mencadangkan supaya pensyarah menggunakan aplikasi atau simulasi yang menarik. Refleksi melalui laporan kerja calon, hanya 7% calon telah mendapat markah penuh bagi soalan melibatkan kanta nipis. Kesilapan utama yang diulas adalah kerana calon gagal melakar gambar Raja Sinar. Fokus kajian, isu keprihatinan dan objektif. Kajian ini difokuskan kepada kursus fizik SP025 yang ditawarkan dalam semester 2, program semester 2, semester STS. Skop kajian dikecilkan lagi dengan pemilihan subtopik kanta nipis, iaitu topik ke-7 dalam Geometrical Optics. Objektif umum ialah untuk meningkatkan kemahiran pelajar melakar Raja Sinar bagi kanta cembung dan cekung. Objektif khusus, pelajar dapat melakar Raja Sinar bagi kanta cembung dan kanta cekung dengan tepat sekurang-kurangnya menggunakan 2 sinar cahaya. Pelajar dapat melabel Raja Sinar dengan imej yang betul. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 25 orang pelajar modul 1, SP025, kursus fizik 2 sistem 2 semester. 25 orang pelajar terdiri daripada 20 orang pelajar perempuan dan 5 orang pelajar lelaki. Pelaksanaan tindakan. Kami meninjau masalah menggunakan semakan dokumen CS SP025, laporan kerja calon LKC semester 2 2020-2021, soalan tutorial serta temu bual ringkas. Tindakan kitar 1. Pensyarah mengajar menggunakan nota rujukan secara satu hala sahaja. Kemudian pelajar menjawab soalan tutorial yang diberikan namun kesemua respon adalah tidak bagus.
Pelajar kumpulan sasaran diberikan ujian pra terdiri daripada 5 soalan yang menguji kaedah melakar, melabel, seterusnya memberikan imej yang terhasil, kemudian pensyarah menganalisis ujian pra 1 dan pensyarah memperkenalkan penggunaan whiteboard chat kepada pelajar semasa kelas online. Pensyarah menggunakan whiteboard chat untuk melukis Raja Sinar. Pensyarah terus menanda dan memperbetulkan Raja Sinar secara terus melalui papan layar individu pelajar. Pensyarah berkongsi hasil kerja pelajar secara terus melalui papan utama whiteboard chat pensyarah. Kemudian, pelajar diberikan ujian Pasca 1 pada minggu kedua tutorial tajuk ini. Berikut merupakan paparan whiteboard chat ketika aktiviti dilaksanakan semasa kitaran 1. Ini pula adalah sampel ujian pra yang menunjukkan pelajar keliru melakar Raja Sinar walaupun telah belajar semasa sesi kuliah dan tutorial. Tindakan aktiviti kitar 2. Pensyarah membuat refleksi dan menambah baik berdasarkan analisis ujian Pasca 1. Pada minggu ketiga tajuk ini diajar, pensyarah menambah ciri baru pada whiteboard chat iaitu melampirkan video langkah demi langkah bagi melakar Raja Sinar. Pelajar pula boleh play and pause mengikut keselesaan mereka. Ujian Pasca 2 diberikan kepada pelajar yang terlibat sahaja dan pensyarah membuat analisis ujian Pasca 2. Rajah menunjukkan aktiviti semasa kitaran kedua iaitu pensyarah melampirkan video secara terus di dalam whiteboard chat bagi membantu pelajar secara langkah demi langkah. Berikut merupakan sampel ujian Pasca 2 selepas menggunakan whiteboard chat. Pelajar mendapat markah penuh selepas ujian Pasca 2. Pemerhatian dan dapatan kajian. Analisis data melalui pencapaian pelajar, hanya 24% pelajar lulus ujian pra, 100% pelajar lulus ujian Pasca 1. Penambahbaikan di kitaran 2, ujian Pasca 1 dan ujian Pasca 2 bagi pelajar 7, 14, 16 dan 19. 4 pelajar menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kitaran 1. Analisis minat pelajar terhadap penggunaan whiteboard chat melalui Google Form, kita dapati bahawa lebih 90% pelajar menjawab ya terhadap item-item yang telah diberikan kepada mereka. Refleksi dan kesimpulan. Bagi kitaran 1, penggunaan whiteboard chat sebagai interaktif whiteboard dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran melakar Raja Sinar, melabel serta memberikan ciri-ciri imej yang tepat dan betul. Ia juga dapat membantu pensyarah menyimak dan berkongsi hasil kerja pelajar secara individu dan bersama-sama bertepatan dengan tema pembelajaran bermakna. Bagi kitaran 2, penggunaan video dalam whiteboard chat membolehkan pelajar lebih yakin untuk melakar Raja Sinar dengan merujuk video tersebut berulang-ulang kali. Kesimpulan, penggunaan aplikasi interaktif whiteboard seperti whiteboard chat dalam PDPC dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam subtopik Kantanipes. Amalan pembelajaran bermakna dapat dicapai sewaktu perkongsian antara pelajar dan pensyarah. Setiap bahan perlu batu mengajar yang dipilih mestilah mengambil kira pelbagai aspek supaya penggunaannya lebih bermanfaat dan berkesan. Sekian, semoga perkongsian ini memberi manfaat dan dapat diaplikasikan kepada semua. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Azlin Fazlia binti Abu Kasim dari SMK Pendeta Zakbar dengan tajuk Inovasi Digital Ecopack meningkatkan kemahiran murid tingkatan 5 dalam topik lukisan pengorakan. Dipersilakan.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima dari kumpulan BioBrain yang diketuai oleh Salihatun binti Saleh dari Kolej Manipulasi Pahang dengan tajuk Pembelajaran Kendiri berasaskan inquiry dalam kursus Biologi Matrikulasi Berdiri Hyperdox. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan BioBrain Kolej Matrikulasi Pahang. Kumpulan kami diketuai oleh Puan Salihatun binti Saleh dan 3 orang ahli yang lain iaitu Puan Nurul Fadilah binti Sheikh Kamaluddin, Puan Wahidah binti Abdul Wahab dan saya sendiri selaku pembentang Puan Sharifah Nur Ain Balkis binti Said Muhammad. Kami akan berkongsi dapatan kajian tindakan kami yang bertajuk Pembelajaran Kendiri berasaskan inquiry dalam kursus Biologi Matrikulasi Berdiri Hyperdoc. Sebagai pendahuluan, penyebaran wabak COVID-19 telah memberi impak besar kepada sistem pendidikan negara. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan telah memaksa pengajaran dan pembelajaran di rumah dikuatkuasakan. KPM telah menyarankan 2 kaedah utama dalam menjalankan PDPR iaitu pembelajaran berasaskan modul dan pembelajaran berasaskan projek. Selaras dengan saranan KPM, kami telah membangunkan satu bahan bantu mengajar iaitu lembaran berdiri Hyperdoc bagi tajuk Gaseous Exchange untuk kursus biologi. Semua pengkaji kumpulan kami mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun mengajar kursus biologi dan model kajian tindakan yang dipilih ialah model Jack Whitehead dan McNiff. Lembaran berdiri Hyperdoc dibangunkan berasaskan teori konstruktivisme dengan mengaplikasikan PDP berasaskan inquiry dan model 5E yang memberi ruang dan kebebasan kepada pelajar untuk menjalankan pembelajaran kendiri mengikut keupayaan mereka. Pembangunan BBM ini juga menitik beratkan 6 elemen dalam kompetensi pembelajaran bermakna. Terdapat 4 kepentingan dan kesan kajian yang diharapkan iaitu yang pertama, menggalakkan pelajar menjalankan penukaan pengetahuan secara terancang dan berstruktur. Kedua, menghasilkan BBM yang berpusatkan pelajar dan bahan secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, minat dan rasa ingin tahu pelajar untuk belajar secara kendiri serta mempersiapkan pelajar sebelum, semasa dan selepas PDP. Refleksi PDP lalu dari konteks pensyarah ialah pengajaran yang bersifat sehala menyebabkan pelajar pasif dalam kelas. Justru pensyarah perlulah menambah baik strategi dan kemahiran pedagogi sewaktu PDP. Dari konteks pelajar pula, ketiadaan peranti dan masalah capaian internet terutamanya di kawasan luar bandar menjadi kekangan kepada PDPR. Hal ini kerana pelajar matrikulasi mempunyai pelbagai latar belakang. Program matrikulasi juga membahagikan masa pembelajaran SLT kepada pembelajaran bersemuka dan pembelajaran tidak bersemuka. Namun, sesi pembelajaran tidak bersemuka tidak digunakan dengan baik oleh pelajar kerana tiada panduan khusus. Selain itu, bahan rujukan yang terdapat di pasaran mempunyai skop kandungan yang terlalu luas serta memerlukan kos yang tinggi. Fokus kajian kami ialah membangunkan lembaran berdiri Hyperdoc untuk pembelajaran kendiri secara terbimbing dan mengaplikasikan PDP berasaskan inquiry dengan menggunakan model 5E. Lembaran ini mengumpulkan semua rujukan sebelum, semasa dan selepas PDP sesuatu topik yang boleh diakses pada bila-bila masa sekaligus mengurangkan potensi keciciran pelajar. Objektif kajian ini ialah bagi menambah baik amalan PDP pensyarah dengan menggunakan intervensi lembaran berdiri Hyperdoc dalam pengajaran serta menambah baik pengetahuan pelajar dengan menggunakan intervensi ini bagi topik Gaseous Exchange. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 23 orang pelajar sistem 4 semester sesi 2021-2022. Rasional pemilihan kumpulan sasaran ialah melihat kepada kehadiran kelas virtual, respon pelajar semasa sesi PDP serta pencapaian akademik mereka yang kurang memuaskan berbanding kelas-kelas lain di bawah seliaan pensyarah. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian tindakan yang dijalankan berdasarkan model Jack Whitehead dan McNiff 2006. Pelaksanaan kajian melibatkan 5 langkah utama yang bermula dengan pemerhatian, refleksi, tindakan, penilaian dan pengubahsuaian seperti rajah. Jadi, apakah sebenarnya lembaran berdiri Hyperdoc? Ia merupakan satu panduan lengkap dan sistematik yang mempunyai aktiviti khusus bagi setiap fasa pembelajaran selari dengan kurikulum biologi matrikulasi. Berdiri Hyperdoc mengintegrasikan bahan-bahan PDP menggunakan elemen interaktif iaitu hyperlink daripada pelbagai sumber bahan yang dipilih dengan teliti seperti video, nota digital, gambar rajah berlabel yang bersesuaian dengan silibus dan dimuatkan di atas sekeping dokumen PDF
Penggunaan lembaran berdiri HyperDoc melibatkan 3 fasa iaitu sebelum PDP, semasa PDP dan selepas PDP serta melibatkan 5 perangkat dalam model 5E. 2 aktiviti dilaksanakan sebelum PDP di mana pelajar menjalankan pembelajaran kendiri secara terbimbing bagi merangsang minda mereka dengan menimbulkan rasa ingin tahu dalam sesi Engage dan membina kefahaman konsep terhadap subtopik dalam sesi Explore. Semasa PDP, pelajar secara kumpulan atau individu membina penerangan isi pelajaran dengan bimbingan pensyarah dalam sesi Explain. Manakala selepas PDP berakhir, proses pembelajaran masih diteruskan. Bagi sesi Elaborate, pensyarah memberi tugasan kepada pelajar untuk mengaplikasikan isi kandungan pelajaran yang dipelajari serta menjalankan penilaian selepas intervensi dalam sesi Evaluate. Penyusunan pelaksanaan aktiviti juga mengambil kira elemen 6C dalam kompetensi pembelajaran bermakna. Dapatan kajian kami yang pertama ialah perbandingan pencapaian pelajar dalam ujian formatif sebelum dan selepas intervensi. Terdapat peningkatan markah purata sebanyak 11%. Dapat dirumuskan penggunaan lembaran berdiri HyperDoc berjaya meningkatkan kefahaman konsep pelajar bagi tajuk Gaseous Exchange. Dapatan kedua ialah melalui maklum balas pelajar. Maklum balas pelajar adalah positif bagi setiap sesi. Antaranya, 100% pelajar bersetuju mereka teruja dan tidak merasa bosan menonton video induksi dalam sesi Engage dan Explore. 96% pelajar berpendapat sesi Elaborate sangat baik. Secara keseluruhan, mereka berpuas hati dan berpendapat pendekatan ini menarik dan merupakan satu gaya pembelajaran kendiri yang sistematik. Refleksi pensyarah selepas intervensi dijalankan ialah pembelajaran 2 hala berjaya dilaksanakan sewaktu kelas. Pensyarah juga lebih kreatif dalam menyediakan bahan bantu mengajar untuk pelajar belajar secara kendiri selain dapat meningkatkan kemahiran dalam menerapkan elemen interaktif secara digital dalam bahan PDP. Pengkaji juga berpendapat pendekatan ini menjadikan pelajar lebih berdikari, kreatif dan bebas dalam menguasai isi kandungan pelajaran mengikut keupayaan mereka pada bila-bila masa. Kesimpulannya, penggunaan lembaran berdiri HyperDoc berjaya membantu dan meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar secara kendiri serta berjaya menerapkan 5 daripada 6 elemen dalam kompetensi pembelajaran bermakna iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, sosial dan kolaboratif. Walau bagaimanapun, pendekatan ini masih terhad kepada topik Gaseous Exchange sahaja. Kami akan menghasilkan dan memperluaskan penggunaan berdiri HyperDoc dalam topik-topik lain serta menambah baik beberapa perkara seperti kandungan, paparan serta kebolehcapaian berdiri HyperDoc agar lebih mesra pengguna dan boleh disebar luas merentas subjek ke institusi pendidikan lain selain program matrikulasi. Sekian dulu perkongsian dari kumpulan kami. Assalamualaikum.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput pembentangan dari kumpulan ke-6 iaitu dari kumpulan Beats Club. Kumpulan ini yang diketuai oleh Saiful Anwar bin Alias dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk kajiannya penggunaan poster digital bagi meningkatkan kemahiran mengingati fakta paduan pemasaran dalam kalangan pelajar khusus pengurusan perniagaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan Beats Club dari Kolej Matrikulasi Pahang mempersembahkan kajian tindakan bertajuk penggunaan poster digital bagi meningkatkan kemahiran mengingati fakta paduan pemasaran dalam kalangan pelajar khusus pengurusan perniagaan. Kumpulan penyelidik kami terdiri daripada Dr. Saiful Anwar Alias, Encik Hamdi Ghazali, Cik Salidah Sidit dan Puan Nur Azhar Hashim. Dalam kursus pengurusan perniagaan 2, pelajar perlu memahami dan menguasai konsep penting beberapa bidang perniagaan seperti pemasaran. Paduan pemasaran merupakan topik penting dalam peperiksaan PSPN kerana ia membawa markah yang agak besar iaitu 0.020 markah. Permasalahannya, pelajar tidak berupaya menguasai fakta dan konsep-konsep topik paduan pemasaran yang agak luas. Justru itu, kajian ini cuba membantu pelajar bagi menangani masalah dengan menggunakan poster digital. Refleksi pensyarah mendapati pelajar tidak memahami soalan kajian kes dan juga tidak dapat memberi fakta yang betul daripada situasi yang dinyatakan dalam kajian kes. Dari segi pelajar pula, mereka terasa terbeban dengan pelbagai konsep dan fakta tentang topik menyebabkan mereka bosan dan kurang berminat untuk memahami dan mengulang kaji fakta berkenaan. Selain itu, sikap pelajar yang gemar mengulang kaji pada minit-minit terakhir menyebabkan mereka tidak dapat menyerap banyak fakta secara serentak. Mereka juga banyak menghabiskan masa dengan gadget seperti telefon bimbit dan komputer riba berbanding mengulang kaji pelajaran. Objektif kajian 1. Meningkatkan kemahiran mengerti fakta supaya pelajar mengukuhkan fakta yang tepat bersama huraian betul. 2. Membantu pelajar memberi markah fakta diperuntukkan dengan tepat. Dan terakhir, menarik minat pelajar untuk membuat ulang kaji dengan kaedah yang mudah, santai dan fleksibel. Fokus kajian ini adalah kaedah meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengerti fakta dan huraian bagi topik paduan pemasaran supaya dapat menjawab soalan dengan lebih baik. Oleh itu, penggunaan poster digital sebagai alat bantu mengajar yang menarik, ringkas dan tuntas dapat meningkatkan keseronokan pelajar untuk memahami dan mengerti fakta. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri pada 23 orang pelajar yang mempunyai prestasi yang sederhana dan agak lemah dalam PSPM 1. Model kajian dijalankan dalam satu kitaran menggunakan model Chemist and Metaget 1988 yang merangkumi 4 langkah iaitu Plan, Action, Observe and React. Tinjauan awal dijalankan melalui 3 kaedah iaitu pemerhatian, ujian pra dan soal selidik, di mana daripada analisis pemerhatian didapati pelajar tidak dapat mengenal pasti kata kunci fakta, maka mereka tidak mampu mengembangkan idea untuk huraian tepat. Ujian pra pula menunjukkan 26.1% mendapat skor yang memuaskan, selebihnya masih tidak dapat mengingati dan menguasai fakta dengan baik. Soal selidik, di mana semua pelajar mempunyai telefon pintar dan mereka sentiasa membawanya ke mana sahaja, dan mereka ini mempunyai aplikasi WhatsApp dan Telegram sebagai medium untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, gaya pembelajaran mendapati 96% gemar belajar secara santai dan 69.6% lebih kerap menghadap telefon pintar berbanding buku pelajar. Okey. Oleh itu, intervensi dijalankan untuk meningkatkan kemahiran pelajar mengerti fakta dengan menggunakan poster digital, di mana poster ini mengandungi fakta-fakta penting seperti topik yang diajar yang menggunakan aplikasi cover yang menarik dan berwarna-warni. Ianya digunakan bersama aplikasi Padlet. Ia dapat memaparkan fakta dan kata kunci dengan jelas dan pelajar dapat memberi maklum balas terhadap poster berkenaan.
Kemudian, poster digital ini dimuat dalam grup WhatsApp dan Telegram bagi membolehkan mereka mengakses bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Aktiviti PDP bermula dengan pensyarah memberi pautan Padlet kepada pelajar dan kemudian poster digital dipersembahkan kepada pelajar dengan diikuti aktiviti pelajar menjawab penilaian sumatif. Akhir sekali, perbincangan dilakukan dengan pengukuhan jawapan. Aktiviti PDP 2 pula, pelajar diberi peluang untuk menghasilkan poster digital mereka sendiri dan mempersembahkan dalam PDP. Berikut adalah contoh-contoh poster digital digunakan oleh pekaji dalam aktiviti 1. Manakala ini adalah contoh-contoh poster digital yang dihasilkan oleh pelajar dan dibentangkan dalam aplikasi Padlet. Okey. Refleksi mendapati penggunaan Padlet meningkatkan rasa ingin tahu pelajar. Pelajar lebih aktif menjawab soalan. Wujudnya interaksi dan kolaborasi antara pelajar. Ini menggalakkan pembelajaran bermakna. Pelajar juga teruja apabila diberi peluang untuk mempersembahkan poster digital di mana mereka dilihat lebih yakin dan lebih teruja sebab mendapat maklum langsung daripada rakan-rakan mereka. Ini adalah analisa ujian pasca yang menunjukkan peningkatan upaya pelajar dalam mengikuti fakta iaitu 782% pelajar berjaya meningkatkan skor markah mereka. Okey. Analisis temubuat mendapati poster digital membantu pelajar mengerti fakta dengan lebih baik, memudahkan mereka menghafal fakta, memudahkan mereka mengakses bahan ini di mana-mana sahaja. Refleksi kajian keseluruhan mendapati terdapat perubahan tingkah laku pelajar di mana mereka lebih cakna terhadap fakta dalam poster digital, maka memanfaatkan telefon pintar untuk pembelajaran. Pensyarah pula lebih yakin untuk menggunakan aplikasi pendeteksi kawan dan tablet selain media sosial untuk membantu pelajar, dan poster digital itu sendiri menjadi alat bantu mengajar yang sangat praktikal, mudah dan mesra pelajar. Okey, kesimpulannya antara kekuatan poster digital ianya adalah amat membantu pelajar untuk mengerti dan menguasai sesuatu fakta dengan cepat, ringkas dan tuntas. Malah penggunaan yang fleksibel serta santai dapat digunakan bersama aplikasi media sosial. Kelemahan pula, fakta yang dihasilkan dalam poster digital itu perlu disemak terlebih dahulu supaya ia tidak menimbulkan kekeliruan kepada pelajar. Cadangan kajian seterusnya, penggunaan poster digital ini boleh digunakan bersama beberapa aplikasi lain seperti Prezi, Workalert, Sway dan Quizzes serta Kahoot. Maka ianya boleh diperluaskan untuk membantu para pelajar mengerti huraian jawab pula. Berikutlah senarai rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ketujuh pada sesi kali ini. Kumpulan yang dinamakan CamGrow ini diketuai oleh Ainul Izzatul Farah binti Muhammad Taha dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk Enhancing the Skill to Solve the Concept of Concentration in First Semester Students by Integrating the 5E with the PN then So technique. Dipersilakan. Assalamualaikum and salam sejahtera. We are CamGrow from KMS to present our research. Our introduction. Chemistry is hard to understand, which is they have a lot of problem-solving questions in chemistry subject. Second, STEM elements in chemistry, which is students must understand to relate the concentration concept or calculation questions with daily life. Third, concentration topic is jargon to the students because students difficult to grasp the skills in understand the concentration concept. Fourth, difficult to engage with concentration concept, which is student difficult to grasp the skills in understand the concentration concept or calculation questions. Last one, the student difficult to understand the terms and formula in concentration. Practice of reflection. Before the COVID-19 pandemic, researchers teach the concentration in class. During COVID-19 pandemic, 2020, researchers changed the method teaching and learning to digital platform. We have big problem to teach them in the online class. Our concern is almost 30% of PSPM questions related to concentration. Issue of concern. Lecturers' reflection. Students' engagements and participations were declined. Second, students chatting with their friends and were not jotting down the notes. The third one, students not participate actively during the lesson. And the fourth one, there are lack of interest. Students' reflection. Unable to understand the analysis trends of concentration, unable to elaborate the information given in problem solving, confused with terms of molarity and molality, and they do not show the good achievement in score tests. For our general objective, to enhance student skills to solve problem of the concentration, integrating the 5E model with PN then So technique, while our specific objective to enhance students' skills to solve problem of the concentration which involve of molarity and molality topic. The last one, to understand the application of molarity and molality topic in their daily life. Research implementation. This is the flow of our research. We start with the observations and do the pre-test. We proceed with the plan, teaching and learning strategies by using the Pendenso technique integrated with 5E model. Continue with collecting data and lastly do the reflection. The 5 unit concentrations are as shown. The PN then So technique was introduced, which are referring to the acronyms P for the percentage of solute, N mole of solute, then density of solutions as O solve the problem. The 5E model used are engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Students who are engaged with the terms of concentrations, explore about concentrations, explain the PN then So technique, elaborate applications in daily life, and teachers evaluated students' finding. At each stage of this, we use variety of applications of technology such as Jamboard, Google Meet, Breakout Room, Telegram, WhatsApp, and ClassPoint apps. Observations and finding. The pre- and post-tests were carried out to determine the improvement of student skill and the progress of students in solving problems about molarity and molality by using the PN then So technique.
Teacher evaluated the video made by students with specific rubric. Students with code number 8, 9, 12 and 13 are detected with low score. They need teacher to rechecking the difficulty they might face during the implementations of this intervention. So smelly. So, why when Danish applied a small amount of detergent into the water, the cloth is still not properly cleansed? Or in other words, it is smelly. So let's relate the concept of stoichiometry and concentration in this real-life situation. Reflections and conclusion. Teachers made a reflection on each stage of the 5E model in Teacher's Journal. Teachers feel satisfied, excited, enjoyed. The group discussion was effectively helped students, and students' feedbacks were collected by different ways. The first is from the applications of ClassPoint. The second one is through the Jamboard. And the third one is from the WhatsApp application. Main advantages of this research are the implementations of variety of technology in teaching and learning process. This research also involved the integrated of 5E model and inquiry-based learning. It is also better engagement with students, and it is student-centered. As this activity was conducted through online medium, the unstable coverage, connectivity, and data limitations of students become major disadvantage of this research. Besides that, students also can do peer discussions during the pre and post tests. As the conclusions, the integrated of P and Densotechnic with 5E models was believed as a great combination in enhancing student skill to solve the concentrations problem. That's all from our group. Thank you for listening.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput pembentangan dari kumpulan ke-8 iaitu pembentangan terakhir pada sesi kali ini. Kumpulan yang dinamakan Didan ini diketuai oleh Nurliza binti Adnan dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Integrasi Platform Digital dan Teknik iTab dalam Kamiran Gantian. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nurliza binti Adnan sebagai Wakil Kumpulan Didan dari Kolej Matrikulasi Johor ingin membentangkan hasil penyelidikan kumpulan kami yang bertajuk Integrasi Platform Digital dan Teknik iTab dalam Kamiran Gantian. Sebagai pendahuluan, kajian tindakan kami ini adalah berfokuskan kepada subjek matematik akaun bagi tajuk kamiran, khususnya penyelesaian bagi kamiran gantian. Ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pelajar sewaktu menulis penyelesaian kaedah gantian dalam pengamiran. Didapati bahawa pelajar sering gagal sewaktu memilih fungsi U dan juga sewaktu mempermudahkan bentuk kamiran U di U. Berdasarkan beberapa siri laporan kerja calon bagi peperiksaan semester program matrikulasi yang lalu, masalah berkaitan penyelesaian kamiran gantian ini sememangnya menjadi isu saban tahun. Jadi, kajian ini dijalankan untuk membantu pelajar mengatasi masalah menulis penyelesaian kamiran gantian U dalam topik kamiran ini. Justru, kami mengintegrasikan PDPC secara digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran tersebut supaya menjadi lebih efisien. Secara khususnya, kajian ini dijalankan untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam menulis penyelesaian kamiran kaedah gantian menggunakan teknik iTab dan untuk mengenal pasti kekuatan teknik iTab yang diintegrasikan bersama platform digital dalam kalangan pelajar. Ianya adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang berikut, iaitu yang pertama, sejauh manakah penguasaan pelajar dalam menulis penyelesaian kamiran kaedah gantian menggunakan teknik iTab dapat ditingkatkan? Dan yang kedua, sejauh manakah teknik iTab yang diintegrasikan bersama platform digital dapat membantu pelajar dalam menguasai kaedah kamiran gantian? Seterusnya, tentang metodologi kajian. Pada mulanya, hanya 19 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan yang perlu ditambah baik sewaktu pelaksanaan kitaran 1 sehingga membawa kepada kitaran 3. Kajian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Justru, kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis dokumen, ujian pasca dan soal selidik. Manakala, kaedah analisis data yang digunakan pula adalah analisis pengelompokan data bertema dan juga analisis deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan dan sisian piawai. Instrumen kajian yang digunakan adalah set soalan ujian berbentuk pop quiz yang terdiri daripada 5 soalan klon berdasarkan soalan peperiksaan yang lepas. Selain itu, borang soal selidik maklum bala pelajar juga digunakan dalam kajian ini. Model kajian tindakan yang digunakan dalam kajian ini adalah model Kamis dan McTaggart yang melibatkan 4 langkah pelaksanaan dalam setiap kitaran. Maka, disebabkan kami dapat mengenal pasti beberapa kekurangan dari segi platform digital yang digunakan sewaktu pelaksanaan kitaran 1 dan 2, kajian ini telah dilaksanakan sehingga kitaran ketiga. Asas kepada pelaksanaan intervensi kami adalah berdasarkan 3 perkara yang berikut. Yang pertama, tentang latih tubi. Kedua, tentang peranan guru. Dan yang ketiga, pendekatan yang dipilih. Pelaksanaan intervensi. Berdasarkan carta alih berikut, pelaksanaan intervensi kami dilaksanakan dalam 3 peringkat, iaitu peringkat memperkenalkan teknik iTab, peringkat penekanan teknik melalui latih tubi dan juga peringkat penilaian refleksi. Ini merupakan perincian teknik iTab yang diperkenalkan dalam kajian ini. Kekuatan teknik ini adalah proses mempermudahkan fungsi di dalam kuadran keempat. Ini merupakan carta alih pelaksanaan kajian yang melibatkan 3 kitaran mengikut 3 peringkat pelaksanaan. Ini pula merupakan langkah demi langkah pelaksanaan yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian. Ini merupakan analisis taburan markah pelajar bagi setiap kitaran pelaksanaan. Graf menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar berjaya mendapat skor 15 dan ke atas daripada 25 markah penuh. Analisis deskriptif ini menguatkan lagi perincian dalam graf taburan markah tersebut berdasarkan markah purata pelajar. Berdasarkan sampel jawapan pelajar ini, kesan positif terhadap pelajar dapat dilihat apabila mereka mampu untuk mendapatkan bentuk fungsi kamiran U di U yang betul.
Dapatan soalan selidik ini menunjukkan maklum balas positif yang diberikan oleh pelajar. Secara umumnya, pelajar menjadi lebih yakin untuk menjawab soalan yang melibatkan kamera gantian selepas mempelajari teknik ITAP ini. Menerusi analisis refleksi pula, kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan setiap kitaran dapat dikenal pasti. Secara umumnya, penambahbaikan dilakukan apabila pendekatan platform digital yang digunakan mempunyai kekurangan dan sangat perlu diatasi supaya proses PDPC tersebut menjadi lebih efisien. Jadi, kesimpulan kajian ini secara umumnya adalah kekuatan teknik ITAP ini telah menyebabkan pelajar kurang melakukan kesilapan sewaktu menulis penyelesaian kamera gantian U dan mereka mampu untuk menulis penyelesaian kamera gantian tersebut dengan betul. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar memberikan maklum balas yang baik terhadap intervensi yang dicadangkan. Walau bagaimanapun, sebagai cadangan penambahbaikan untuk kajian akan datang, mana-mana aplikasi atas talian seperti Padlet dan Google Meet sebagai medium perbincangan atas talian boleh digunakan sebagai platform digital. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.
Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya pada jam 2.30 petang. Sekian, terima kasih.